Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membincangkan tentang contoh 17 buku teks matematik tingkatan 5 KSSM bagi topik gabungan transformasi. Okey, jadi inilah contoh 17. Raja di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q pada satah kartes. Diberi bahawa transformasi A ialah translasi negatif 52. Transformasi B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Dan transformasi C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan pertama dulu, A1, untuk transformasi AB. Okey, jadi soalan dia, tentukan imej bagi titik P di bawah gabungan transformasi AB. Okey, dekat sini cikgu nak buat sedikit ulang kaji ringkas di mana saya nak ingatkan awak kembali. Bagi transformasi dia mesti start dengan objek. Dia ada objek yang akan jadi imej. Dia mula asal dia adalah objek. Objek ni asal dia. Kemudian dia bertukar menjadi imej. Okey. Dia asal dia objek. Objek bertukar menjadi imej melalui transformasi. Proses penukaran ni kita panggil dia sebagai transformasi. Okey, jadi ada 4 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan, putaran dan lagi satu pembesaran. Okey, jadi bagi menjawab soalan pertama ni, soalan kata tentukan imej bagi titik P. Okey, jadi dekat sini awak tahu. Imej dia kita tak tahu. Imej tak tahu. Titik P ni pula dia adalah objek. Soalan dah bagi objek, dia minta kita imej. Di bawah gabungan transformasi AB. Okey, jadi bila dia minta imej, kita kena start buat dari belakang dulu. Ni kalau dia bagi imej tu. Kalau dia minta imej tu apa. Okey, jadi kita akan start buat belakang dulu, B dulu, kemudian A. Okey, kemudian kita tengok apa itu transformasi B. Okay, B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, jadi yang penting dekat sini kita tahu dia adalah pantulan. Kemudian yang penting adalah pada garis Y sama dengan X. Bila kita rujuk rajah, tiada garisan Y sama dengan X, maknanya pelajar kena bina sendiri garisan tersebut. Okay, jadi ni Y, ni X. Y sama dengan X. Kita boleh letak jadual nilai ni, nilai Y apa-apa kita suka. Cikgu nak letak 0, 1, 2. Okey, jadi apabila Y kosong, kalau Y kosong, X pun akan jadi kosong. Apabila Y 1, X 1. Apabila Y 2, X 2. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab persamaan kita adalah Y sama dengan X. Okey, jadi kita dapat koordinat yang pertama 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Okey, jadi secara kesimpulannya nanti pelajar awak akan dapati bahawa Y sama dengan X ni dia akan duduk tengah-tengah antara paksi X dengan Y ni. Macam yang cikgu tengah plotkan titik ni. Awak tak payah plot banyak-banyak macam cikgu pun tak apa. Ni cikgu nak tunjuk dekat mana kedudukan garisan Y sama dengan X. Okay, jadi awak ambil pembaris, sambungkan titik-titik ini. Nanti dia akan jadi satu garis lurus Y sama dengan X. Okay, jadi inilah dia garis Y sama dengan X. Okay, jadi kita ingat kembali tadi. Kita tengah buat B. Kita tengah buat B. B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, jadi pantulan ni dia macam cermin. Okey, jadi titik P kita di sini. P objek. Dia ni objek. Kita nak cari imej dia. Jadi daripada objek pergi cermin satu kotak. Daripada cermin pergi belakang cari imej. Dia jadi satu kotak juga. Dia mesti jarak dia sama. Okay, jadi satu-satu tandakan di sini. Ini adalah P double prime. Okay, jadi kita akan tulis jawapan kita. Dia start dengan P. Dia melalui transformasi P prime. Kemudian P double prime. Okey, bagi P nak jadi P prime ni, dia melalui transformasi B yang belakang ni. Kan tadi kita cikgu kata dia nombor 1 kan. Okay, jadi koordinat asal dia adalah 6, 4. Okey, jadi tukar dia akan jadi 4, 6. Okey, kemudian kita akan selesaikan transformasi A ni.
Okey, jadi kita nak buat A ni, dia transformasi yang kedua. Kita nak buat A di sini. Apakah itu apakah itu transformasi A? Dia adalah translasi negatif 52. Okey, jadi cikgu nak buat ulang kaji ringkas sedikit. Apa itu translasi? Saya tulis kat sini lah. Jadi translasi dia mesti ada X dan juga Y. Untuk X, dia akan duduk atas. Kalau positif, dia akan ke kanan. Dan kalau negatif, dia akan ke kiri. Okey, untuk X, dia gerak kiri kanan sahaja. Okey, bagi Y pula, Y yang kat bawah ni, dia akan gerak atas, positif. Dan dia akan gerak ke bawah kalau dia negatif. Okey, jadi last kita berhenti tadi adalah di sini, dekat tempat P prime ni. P prime ni tempat last kita berhenti. Cikgu tulis P double prime pula. Okey, jadi saya padam sikit. Dia P prime saja. Okey, jadi P prime, sini last kita berhenti. Kita nak buat dia translasi negatif 52. Okey, soalan kata negatif 52. Sebelum cikgu cakap, cuba fikir. Negatif 5, maknanya dia gerak ke sebelah kiri. Berapa kali? 5 kali. Kemudian 2. Sebab dia positif, dia akan naik ke atas 2 kali. Okay, jadi last titik berhenti tadi di sini, P prime. Jadi cikgu pun gerak 5 kali. Saya lompat-lompat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya dah pergi ke sebelah kiri sebanyak 5 kali. Okey, 5 kotak. Kemudian cikgu kena naik atas 2 kali. 1, 2. Saya tandakan ini adalah kedudukan P double prime. Maknanya ini adalah imej yang terhasil. Okey, jadi apa koordinat dia? Koordinat dia adalah 18. Okey, jadi koordinat dia negatif 1, negatif 1, 8. Jadi tuliskan semula. Okey, jadi jawapan akhir dia adalah negatif 1, 8. Okey, jadi dapatlah jawapan dia. Jawapan dia adalah negatif 1, 8. Okey, jadi cikgu buat sedikit kesimpulan kat sini. A, B. Jawab B dulu. Sebab B kat belakang, dia minta imej. Kalau minta imej, kena jawab B dulu. Okay, jadi dapat B, dia nak pantulan. Pantulan macam cermin. Satu kotak sebelum cermin, satu kotak lepas cermin. Okey, dapat P prime. P prime ni maksudnya transformasi imej yang pertama selepas objek tu. Maksudnya, ni objek, ni imej yang pertama. Okey, kemudian dia mengalami lagi sekali transformasi iaitu translasi 5 kali ke kiri kerana negatif dan naik 2 atas sebab positif. Okay, jadi last kali jawapan dia adalah negatif 18. Okey, terima kasih. Kita masuk ke slide yang seterusnya. Okey, jadi tentukan imej bagi titik P di bawah gabungan transformasi BC. Okey, jadi ingat kembali dia nak imej. Bila soalan nak imej, kena buat belakang dulu. Jadi ni 1, ni 2. Buat C dulu. Okey, jadi kita rujuk soalan apa itu C. C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Okey, jadi apa yang penting adalah nombor 1. Kita akan, ni nombor 1. Mesti tandakan pusat dulu. Okey, jadi cikgu dah tandakan siap-siap pusat. Di sini pusat dia. Pusat putaran dia pada titik 58. Ni, 58. Okey, kemudian untuk buat putaran 90 darjah paling senang sebenarnya, dia banyak cara tau. Salah satu cara lah, tak adalah cikgu kata paling senang. Salah satu cara adalah dengan menggunakan pembaris. Okey, jadi ambil pembaris awak, cocok bucu pembaris tu pada pusat putaran. Okey, dekat sini. Okey, dah cocok. Awak letakkan pembaris tu melalui titik P yang kita nak putarkan ni. Okey. Kemudian awak baringkan pembaris awak akan dapat pada kedudukan seperti ini. Okey, kenapa cikgu buat seperti ini? Kerana saya nak buat dia ikut arah jam. Ikut arah jam. Sebab soalan kata ikut arah jam. Awak bayangkan ni jarum jam kita yang ada titik P ni, ujung jam. Dia pusing ke sebelah sana. Maknanya dia ikut arah jam. Okey, jadi senang je nak buat putaran ni. Okey, jadi titik P di sini, dia akan cikgu kira kotak. Cikgu suka kira kotak. Awak pun kena kira kotak. Oh, sorry. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okey, maknanya daripada P
nak ke pusat putaran ni, ni cikgu label ni sebagai pusat putaran, macam pusat jam lah. Okay, jadi daripada P nak pergi pusat, belok mesti sama bilangan dia. Jadi cikgu ulang, 4 kotak pergi pusat, 4 kotak belok. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kedudukannya di sini. Jadi P yang baru, P prime di sini. Pada koordinat 1, 7. Okey, jadi cikgu dah tandakan, saya pun tulis dia punya jawapan. Okey, mula-mula dia P. Kemudian dia jadi P prime. Kemudian dia akan jadi P double prime. Untuk jadi P prime, dia melalui transformasi C. Jadi start dengan koordinat asal dia adalah 6, 4. Kemudian P prime kita dapat koordinat 1, 7. Okey, jadi kemudian kita nak buat B ni. Kena baca soalan. Jadi ni apa jawapan dia? Kita tengok seterusnya. Okey, jadi kawan-kawan, C ni tadi dah settle, kita akan buat yang B pula. B tu apa? Kita baca pada soalan. Okey, jadi B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Oh, sorry. Kita pakai hitam pula. Okey, jadi Y sama dengan X. Ni dah senang dah. Macam tadi, Y sama dengan X, dia duduk tengah-tengah antara garisan Y dengan X. Ini garisan Y sama dengan X. Okey, jadi macam mana nak buat? Ini titik terakhir kita berhenti. Kita kena cari titik terakhir kita berhenti di sini. Jadi ini P prime. Kena buat pantulan pada garis Y sama dengan X. Macam cikgu cakap tadi, bilangan kotak pergi cermin mesti sama dengan bilangan kotak lepas cermin. Jadi kita buat lompat-lompat tu lagi. Jadi P prime 1. Oh, sorry. Okay, jadi 1, 2, 3. Ada 3 kotak. 3 kotak nak pergi cermin. 3 kotak lepas cermin. 1, 2, 3. Jadi cikgu tandakan. Ini adalah P double prime. Okay, jadi dah siap. Apakah koordinat dia? Koordinat dia adalah, okay, baca 7, 1. Okay, jadi koordinat dia adalah 7, 1. Siap. Itulah jawapan dia. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, kawan-kawan, dekat soalan B ni ada sikit tricky. Diberi bahawa titik Q ialah image. Sudah. Dia bagi Q adalah image. Dia bagi Q image, dia minta titik K di bawah transformasi CA. Maksudnya, dia berlaku songsangan. Selalu dia bagi objek. Sekarang dia objek apa apabila image sama dengan Q. Maknanya dia dah bagi tahu Q, dia tak bagi tahu objek dia. Objek dia K, tapi K tak ada. Kita kena cari kedudukan K ni. Okay, jadi untuk buat soalan yang image diberi, awak kena buat dari depan. Jadi ini kan CA tadi kan. Kita akan buat dari depan. C dulu, baru A. Tak boleh buat macam tadi. Kalau tadi objek diberi. Kalau sekarang image diberi. Okey, jadi kita akan buat dari depan. Kita akan buat C dahulu. Okey, jadi baca soalan. C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 5, 8. Okey, jadi cikgu highlightkan yang penting dekat sini ialah pusat putaran. Macam cikgu cakap tadi, tandakan pusat dulu. Okey, jadi tandakan pusat. Cikgu dah buatkan siap-siap. Ni pusat dia. Ni pusat putaran. Okay, jadi ni pusat putaran dia. Kita nak putarkan image Q ni balik ke tempat asal dia. Ni dia punya image. Kita nak cari objek dia. Sekarang untuk buat selesaikan masalah ni, awak kena songsangkan ayat dia. Okey. Cikgu highlightkan, awak perhatikan ya. Kalau tadi dia kata ikut arah jam, kan? Sebab dia bagi image, dia tak bagi objek, kita kena buat dia lawan arah jam. Kita akan songsangkan dia. Kalau daripada ikut, dia akan jadi lawan arah jam. Okey.
Fahamkan maksud cikgu? Dia beri image. Dia tak bagi objek. Bila dia beri image, kita kena buat dari depan, C dulu. Kemudian, ayat dia kita kena songsangkan. Kalau dia kata ikut arah jam, kita kena buat lawan arah jam sebab kita nak cari objek dia. Kita nak cari asal dia. Okey, jadi dirikan pembaris. Dirikan pembaris di sini. Pembaris cocok pusat. Lalukan dekat titik Q yang nak putar ni. Lepas tu kita fikir, ikut arah jam, lawan arah jam. Okey, lawan arah jam dia akan patah ke sebelah bawah ni. Ni kan lawan arah jam. Okey, jadi macam tadi kira kotak dia semula. Okey, jom kita kira sama-sama. Q, satu, saya tukar kalikan. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Daripada Q nak pergi pusat, 3 kotak. Daripada pusat nak pergi cari image bagi Q, 1, 2, 3. Bukan image, nak cari objek dia yang pertama. Ni kedudukan Q prime kita. 3 kotak juga. Cikgu ulang. Dengan baik-baik. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak pergi pusat. Belok 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, dapat Q prime. Oh sorry, bukan Q prime. Q yang asal dia. Kita nak pergi cari Q. Kita nak pergi cari K ni. Okay, jadi ni penjelmaan dia yang pertama. Transformasi dia. Okey, jadi kita dah settle kat sini. Kita nak buat A pula. Jadi kita nak buat A, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi kita sambung kembali. C, A. A dah settle. Kan tadi A, sorry A pula. C dah settle. C dah buat putaran tadi. Kemudian kita nak buat A pula. Apakah itu A? A ialah translasi negatif 5, 2. Tapi kawan-kawan, kita nak objek dia. Maknanya kita nak asal dia. Objek tak tahu. Bila objek tak tahu, dia punya translasi kita kena songsangkan dia. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Maknanya asal dia patutnya dia gerak 5 kali ke kiri, dia akan buat 5 kali ke kanan pula lepas tu. Okey, jadi yang ni dia akan jadi negatif 2. Maksudnya dia akan gerak ke kanan 5 kali dan ke atas, ke bawah. Ke bawah 2 kali. Okay, jadi last P dekat sini, kita akan gerakkan dia 5 kali ke kanan. 1, 2, bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi 5 kali ke kanan. Kemudian turun ke bawah 2 kali. 1, 2. Okey, jadi inilah kedudukan K yang soalan minta. Okey, jadi apakah koordinat K kita? Okey, jadi apakah koordinat K kita? Kita baca koordinat kita 9, 3. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tekankan, kalau soalan beri image, dia minta objek, awak kena songsangkan semua ayat yang ada dan mula jawab dari bahagian depan. Dah jawab bahagian depan, awak kena songsangkan. Kalau dia kata ikut arah jam, awak akan buat lawan arah jam. Kalau soalan kata ke sebelah kiri 5 kali, kita akan buat ke sebelah kanan 5 kali. Soalan kata naik atas 2 kali, kita akan buat turun bawah 2 kali. Kerana kita nak cari objek dia. Kita nak cari asal dia. Okey, jadi cara tulis jawapan macam biasa. Jadi dia start dengan titik apa tadi? Q yang asal 29. Okey, jadi 29. Anak panah. Dia akan jadi 45. Dan akhir sekali dia jadi 93. Okey. Jadi dah siap. Inilah jawapan yang dia nak. 93 ni yang dia nak. Tapi kalau awak nak tulis semua lagi bagus step by step. Okey, jadi kita tengok slide seterusnya. Okey, jadi ni kerja rumah. Lepas tonton video ni, boleh aplikasikan segala benda yang kita belajar untuk menjawab soalan ni. Okey, jadi cuba buat step by step, pelan-pelan. Kalau tak tahu, boleh tanya cikgu. Okey, jadi cuma dekat sini mungkin nampak sedikit macam pelik dekat soalan ni U2 ni.
Tak pernah pun tengok kan? Tapi sebenarnya pernah. U2 maksudnya 2 kali U. 2 kali translasi. Awak boleh buat 2 kali translasi. Okey, jumpa lagi. Tak tahu boleh tanya. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.